Assalamualaikum. Nama saya Fatin Farah Syafrina binti Subri, nombor metrik C19A0117 dari kelas A2-3. Hari ini saya ingin membentangkan tentang perbandingan antara Michiko Kon dengan Hiroshi Sugimoto menggunakan teori Barrett-Kirchner. Michiko Kon merupakan seorang jurugambar Jepun. Beliau dilahirkan pada tahun 1955. Beliau belajar di Sekolah Seni Soke dan Tokyo Photographic College pada tahun 1978 sehingga 1980. Beliau mencuburi bidang seni halus dan seni cetak selama bertahun-tahun di Soke. Sebilangan besar fotonya adalah cetakan hitam putih dan latar belakang minuman dan sering menjadi perantara tema seperti kematian, seksualiti dan kecantikan. Michiko menggabungkan multimedia yang unik iaitu menggabungkan makhluk laut dalam fotonya. Michiko pernah menghadiri beberapa pameran iaitu Still Life. Still Life dipamerkan di Shinjuku Nikon Saloon di Tokyo pada tahun 1985. Karya seni yang dihasilkan oleh Michiko Kon telah dipamerkan secara meluas dan terdapat di seluruh muzium di seluruh dunia. Antaranya ialah Galeri Nasional Australia, Galeri Nasional Kanada, Muzium Fotografi Antarabangsa Jepun dan lain-lain. Hari ini saya akan membentangkan tentang seorang pengkaya iaitu Hiroshi Sugimoto. Hiroshi Sugimoto dilahirkan dan dibesarkan di Tokyo, Jepun. Hiroshi Sugimoto adalah seorang jurugambar Jepun kontemporari yang Patrick historinya menerokakan memori dan masa. Menggunakan kualiti intrinsik fotografi pendedahan panjang, artis memberikan gambaran tentang bagaimana media dapat menggambarkan dan mengubah realiti. Beliau merupakan seorang jurugambar sejak tahun 1970-an. Berlandaskan penguasaan teknikal tradisi fotografik klasik, karyanya telah menerka cara fotografi dapat merakam jejak kekuatan yang tidak kelihatan tetapi unsur. Untuk membuat gambar hitam putihnya yang cantik, Hiroshi Sugimoto menggunakan kamera berformat besar abad ke-19. Meneroka idea fotografi tentangnya sebagai kaedah untuk mengekalkan dan memodalkan masa. Sugimoto telah membicarakan karyanya sebagai ungkapan waktu terkenal atau gambar yang berfungsi sebagai kapsul waktu untuk serangkaian peristiwa dalam waktu. Karyanya juga memfokuskan pada perubahan kehidupan dan konflik antara hidup dan mati. Sugimoto juga sangat dipengaruhi oleh tulisan dan karya Marcel Duchamp serta gerakan dada dan surrealis secara keseluruhan. Persamaan kritikan foto mengikut modal kritikan Barrett adalah pengkaji telah membuat satu kritikan terhadap foto zebra dan Japanese socks iaitu karya Michiko Kon dan foto Deromas iaitu karya Hiroshi Sugimoto. Pengkaji menggunakan modal kritikan Barrett untuk mendapatkan persamaan di antara dua foto daripada juru gambar dan perbezaan ini. Dalam kedua-dua foto ini telah memfokuskan pada perubahan kehidupan dan konflik antara hidup dan mati. Bentuknya adalah anggapan budaya bahawa kamera selalu menunjukkan kepada kita trik realiti banyak penonton dengan anggapan haiwan dalam foto itu. Mereka kelihatan sangat komited untuk menarik minat audiens terhadap karya mereka. Dari segi gambar yang dipaparkan, kelihatan bahawa penguasaan teknikal tradisi fotografi klasik. Karya mereka telah meneroka cara fotografi dapat merakam jejak kekuatan yang tidak dapat dilihat tetapi unsur. Bentuk yang jelas terlihat bahawa ada persamaan dengan kedua-dua gambar ini iaitu berkomposisi dengan menggunakan perspektif linear. Jika diperhatikan, setiap objek dalam gambar tersebut merupakan identiti utama gambar. Juru gambar Hiroshi dan Michiko memfokuskan penegasan dalam fotonya ini adalah figura untuk subjek haiwan. Perkadaran yang sangat jelas kepada figura tersebut adalah menunjukkan figura itu merupakan penekanan di dalam foto masing-masing. Seterusnya, teknik foto yang digunakan oleh Hiroshi Sugimoto dan Michiko Kon ini adalah filem hitam putih. Mereka menggunakan teknik filem hitam putih kerana pada era dahulu,
Hal ini sebenarnya memainkan peranan utama dalam penyampaian Hiroshi dan Michiko. Pada bahagian medium pula, yang terdapat dalam foto Hiroshi dan Michiko tersebut antara adalah jenis cetakan yang digunakan ialah hitam putih dan gambarnya ditangkap secara portrait. Penggunaan ini diguna untuk memberikan gambaran seolah pada era terdahulu. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan pergi kepada perbezaan. Pengkaji juga telah melakukan suatu kritikan terhadap foto Zebra and Japanese Shirt, iaitu hasil karya Michiko Kon dan dioramas, iaitu hasil karya Hiroshi Sugimoto. Pengkaji telah menggunakan model kritikan Barrett untuk mendapatkan perbezaan di antara dua foto yang mempunyai jurugambar yang berbeza. Yang pertama ialah latar belakang, di mana penyampaian gambar Michiko menggunakan kain batik bermotifkan bunga dan tumbuhan sebagai latar belakang dalam karya beliau, manakala Hiroshi Sugimoto pula berlatar belakangkan tumbuhan semula jadi, iaitu rumput sebagai latar belakang. Ia bagi menunjukkan lagi imej haiwan di dalam fotonya. Yang kedua ialah subject matter. Imej haiwan yang ditunjukkan oleh Michiko di dalam karyanya adalah daripada pandangan sisi dan menampakkan lagi dengan jelas unsur biologi yang terdapat di badan haiwan berkenaan. Yang kedua ialah subject matter. Imej haiwan yang ditunjukkan oleh Michiko di dalam karyanya adalah daripada pandangan sisi dan ini menampakkan lagi unsur biologi yang terdapat di badan haiwan berkenaan. Manakala posisi yang ditunjukkan oleh Hiroshi pula ialah dari pandangan hadapan. Yang ketiga ialah teknik foto. Foto yang diambil oleh Michiko lebih tertumpu kepada lighting direction. Cahaya yang diambil daripada pelbagai sudut menampakkan lagi imej subject matter yang ingin ditunjukkan dalam fotonya. Manakala Hiroshi pula menumpukan cahaya kepada 4 ekor beruang kutub itu sahaja. Pencahayaan juga tidak divariasikan oleh Hiroshi dalam fotonya. Oleh itu, karya yang dihasilkan oleh Michiko Kon dan Hiroshi Sugimoto telah memberikan keunikan dan mempunyai makna tersirat dan tersurat yang ingin disampaikan dalam fotonya. Sebagai contoh, isi tersirat bagi gambar tersebut ialah Michiko menjelaskan kepada kita tentang sikap manusia yang suka menimbulkan kekecahan tanpa memikirkan tentang kehidupan mereka apabila berhadapan dengan masyarakat di luar sana. Manakala Hiroshi Sugimoto pula menceritakan kepada kita bahawa seburuk mana pun keadaan atau suasana di sesuatu tempat, sekiranya ia diambil menggunakan teknik foto yang betul, ianya akan menghasilkan sebuah foto yang cantik dan menarik. Okey, sekian daripada kami.